Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita untuk video yang seterusnya. Okey, jadi kita akan sambung ke pembelajaran kita yang seterusnya, iaitu asas teknikal yang paling utama sekali dalam pasaran saham. Okey, nampak biasa tapi ia sangat penting, sangat membantu kita dalam pasaran saham maupun pasaran saham global. Iaitu kalau kita nak trade, kita kena tahu market saham atau pasaran saham ini pergerakan dia macam mana, bagaimana harga bergerak. Okey, apa itu bull market, apa itu bear market, apa itu buyer, apa itu seller, manakala kegunaan trend dalam pasaran, dalam kita menganalisis pasaran, dan macam mana kita mencari peluang sell atau buy mengikut keadaan trend semasa, dan seterusnya kita mengenali ataupun mengenal pasti high dan low trend. Jadi untuk tidak buang masa lagi, kita akan lihat terus kepada bahagian chart. Okey, dalam chart ini kita boleh lihat ada yang naik. Okey, ada yang naik seperti ini. Okey, dan ada juga yang turun. Okey, jadi dalam pasaran kita kena tahu apa yang market tengah buat sebenarnya, atau apa pergerakan semasa pasaran. Itu yang kita kena pasti terlebih dahulu. Jadi dalam topik ini kita akan belajar, yang saya akan ajarkan sedikit ilmu berkenaan dengan asas pergerakan pasaran. Asas pergerakan pasaran ini, yang sebenarnya adalah manusia, ataupun kita panggil sebagai, kita nak kata market maker yang menggerakkannya 100% pun tidak juga, tapi ia digerakkan oleh kita sendiri, makhluk ataupun manusia. Okay? Jadi sebab itulah pasaran ini ada naik, ada turun, ada hijau, ada merah, ada yang biru, ada merah. Dan situasi naik dan turun ini dilakukan oleh siapa? Dah semestinya buyer dan juga seller. Jadi jika anda lihat candlestick membuat satu kenaikan ini, kita boleh nampak satu kenaikan besar-besaran ini. Bermakna, kita boleh lihat sebagai contoh, kita undur balik. Kita boleh lihat satu candlestick membuat kenaikan besar-besaran ini daripada harga 11 sen hingga ke 80 sen. Ini bermakna sekitar 800 ke 700% keuntungan yang boleh dibuat dengan saham ini ataupun saham bintai ini. Ini bermakna ada pembeli yang membeli secara besar-besaran. Okey, dia beli di mana? Mungkin dia dah beli di sini, ataupun dia dah beli di sini, ataupun dia beli di sini. Okey. Dan apabila dia naik ke suatu kawasan, iaitu sebagai contoh kawasan inilah, sebagai contoh secara terdekat kawasan ini, ataupun dia naik ke kawasan ini, okey, secara tak langsung profit taking akan berlaku, sama ada di sini ataupun di sini. Jadi disitulah kita nampak satu penurunan yang berlaku, ataupun penurunan besar-besaran berlaku daripada atas sini ke sini selepas profit taking dilakukan oleh orang yang membeli secara besar-besaran di bawah ni. Jadi kaedah-kaedah ini kita akan belajar nanti, macam mana kita nak kenal pasti, ataupun kita nak follow siapa yang membeli daripada bawah ni, dan macam mana kita nak kenal pasti bila mana seseorang ataupun sesuatu pelabur ataupun seorang pelabur menjual secara besar-besaran sahamnya. Jadi kenaikan dan penurunan ini, ataupun kenaikan dan penurunan ini, kita akan gunakan candlestick sebagai rujukan, yakni Japanese candlestick sebagai rujukan. Untuk style saya akan gunakan candlestick dan juga line chart sahaja untuk analisa. Sebab saya beritahu begini, sebab ada setengah
trader ataupun pelabur dia menggunakan Heikin Ashi ataupun sebagainya dengannya, ataupun hollow candle, area baseline dan sebagainya dengannya. Dan ada juga yang menggunakan bar candle pun ada. Okey, jadi biasanya pergerakan candle yang besar ni, macam saya sebutkan tadi, biasanya pergerakan candle yang besar ni, kita boleh lihat satu kenaikan besar-besaran 800% ni, selalunya dilakukan oleh pelabur institusi ataupun seseorang yang kita panggil sebagai jerung, ataupun sesuatu badan syarikat yang kita panggil sebagai jerung. Sebab apa kita panggil dia jerung? Sebagai contoh, siapa jerung ni? Sebagai contoh, macam bank. Sebagai contoh, KWSP. Sebagai contoh, PNB. Sebagai contoh, KWAP. Sebagai contoh, koperasi-koperasi. Okay? Sebagai contoh yang lain, pelabur-pelabur sophisticated yang lain. Jika diorang masuk pasaran pada harga-harga sekian ni, pada jumlah yang besar, selalunya harga akan membuat satu kenaikan yang besar. Tapi ada juga yang mereka membeli saham yang banyak, tetapi harga tidak naik pun ada. Ada juga macam tu. Jadi kita ni sebagai seorang pelabur ataupun traders, kita kena bijak dalam menganalisa pasaran. Tidak perlu mengikut mereka secara buta-buta macam tu saja. Jadi kita ni sebagai retailer ataupun pelabur runcit ni, kita tak mampu menggerakkan pasaran yang besar-besar ataupun tak mampu menggerakkan pasaran secara besar-besaran macam ni. Okay? Sebab kita masuk pun tak banyak, lebih kuat pun RM3 juta, RM5 juta berbanding dengan pelabur-pelabur institusi tadi. Mereka masuk 1 bilion, 2 bilion. Okay? Jadi sebab itulah mereka mampu menggerak pasaran, mampu menggerakkan pasaran. Asasnya dalam market ada dua pergerakan, iaitu buyer dan juga seller yang menggerakkan pasaran saham. Okay? Seller ni kita panggil sebagai take profit lah, take profit position lah. Dalam pasaran saham ni kita panggil sebagai take profit position. Jika mereka keluar, maka selalunya harga saham akan jatuh. Selalunya begitu. Seterusnya kita akan pergi ke topik jenis-jenis pergerakan utama saham. Inilah topik utama. Okay. Jenis-jenis pergerakan utama saham ada 3. Pertama, yang ini kita kena tahu, uptrend. Yang kedua, downtrend. Dan yang terakhir adalah sideways. Uptrend ini kita boleh panggil ataupun dalam kata lainnya adalah rally trend ataupun bullish trend. Manakala downtrend ini kita boleh panggil dalam bahasa lainnya seperti drop ataupun bearish. Kemudian sideways pula selalunya dalam kata lainnya kita panggil sebagai consolidate ataupun consolidation. Pada dalam consolidation ataupun dalam perkataan lain iaitu ranging. Seterusnya kita akan pergi ke bahagian chart semula untuk kita lihat pergerakan pasaran. Sebagai contoh, chart yang kita nampak ni, okay, berdasarkan pergerakan dia takkan naik terus macam tu saja. Sampai ke sini macam tu saja. Okay. Dia akan naik dan dia akan drop sedikit. Dia akan naik, dia akan drop sedikit. Dan dia akan drop lagi. Kemudian dia akan naik balik. Dan dia drop. Dia drop pun dia tak drop terus ke sini. Okay, dia drop sedikit, dia naik balik sedikit, dia turun balik sedikit. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Kedudukannya macam seperti tangga ataupun kita panggil sebagai macam ombak ataupun wave. Ataupun dalam kata lainnya sebagai macam zigzag pattern lah. Oleh itu kita kena kenal pasti dahulu. Sebelum kita masuk sesuatu saham, kita membeli sesuatu saham syarikat, kita kena kenal pasti terlebih dahulu apa trend-trend saham semasa. Untuk contoh, sebagai contoh, kita boleh lihat di sini. Kita boleh nampak satu pergerakan menaik. Okey, pergerakan menaik. Pergerakan menaik. Ini kita panggil apa? Ini kita panggil uptrend.
Okey, satu pergerakan menaik sini kita panggil uptrend. Okey, sebab daripada bawah sampai ke atas ini kita panggil sebagai, daripada bawah ini sampai ke atas ini kita panggil sebagai sesuatu trend ataupun trend menaik. Manakala jika keadaan begini, kita boleh lihat daripada atas sampai ke bawah berlaku penurunan, kita panggil sebagai downtrend. Manakala seterusnya kita lihat pattern sebegini, satu penurunan berlaku dan membuat satu lagi kenaikan, dan dia turun balik ke tempat yang sama sebelah kirinya, dan dia buat kenaikan balik, dan dia buat penurunan semula, dan dia naik balik ke tempat sebelah sama dengan kedudukan sebelah kiri dia ni. Jadi kita panggil sebagai sideways ataupun consolidate. Kita panggil sebagai sideways ataupun dalam kata lainnya adalah consolidation. Okay. Untuk sideways ni, market akan bergerak secara mendatar. Ini mendatar lah. Okay. Dia naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, dan naik dan turun ni pada julat yang sama ni. Dia akan bergerak secara mendatar ataupun sama level. Maksudnya macam saya sebut tadi, atas dan bawah sama sahaja. Jadi inilah kita panggil sebagai pattern sideways. Macam tadi ini pattern uptrend dan tadi pattern downtrend. Seterusnya kegunaan trend dalam pasaran ini adalah sangat-sangat mustahak. Sebab bila kita tahu keadaan trend yang sedang dilakukan dalam sesuatu syarikat ataupun dalam pasaran saham ni, di situlah kita akan cari peluang untuk kita entry. Jadi jika market berada dalam uptrend, kita boleh cari buy. Sebabkan pasaran saham Malaysia dan juga seluruh dunia kita cuma boleh pilih buy saja. Jadi kita cari buy lah. Okay, bila market menunjukkan trend menurun, janganlah kita pandai-pandai mencari entry buy. Itu kita panggil mencari penyakit namanya. Jika uptrend begini, jika keadaan uptrend begini, selalunya kita akan follow the right ataupun kita akan follow momentum saja, mengikut entry, support and resistance. Yang tu kita akan masuk kemudian lah. Okay. Untuk video ni kita akan terangkan dulu asas pergerakan dulu. Okay. Jika dalam pergerakan sideways ni, kita lihat satu saham berada dalam pergerakan sideways ini, dinasihatkan jangan entry lagi. Sebab apa? Sebab buyer dan juga seller ataupun buyer ataupun take profit trader ataupun orang yang nak take profit tu dalam keadaan yang seimbang. Okey. Jadi macam mana kita nak masuk? Macam mana kita nak masuk jika berada dalam keadaan sideways ni? Saya bagi sedikit tips lah. Okay, kita tunggu salah satu keadaan yang mana sama ada dia break di bawah ini ataupun dalam kata lainnya ataupun dia break di atas ni, confirmation break, barulah kita boleh entry. Yang ni nanti kita akan belajar untuk video yang seterusnya nanti. Seterusnya kita akan tengok ataupun masuk ke topik high and low trend. Macam mana kita nak kenal pasti high and low trend. Ataupun dalam kata lainnya kita nak kenal pasti sesuatu saham itu membuat uptrend ataupun downtrend. Okey. Macam saya ceritakan tadi, okey, boleh kita lihat chart di sini. Okey, sekejap saya padam dulu. Boleh kita lihat chart di sini, kita akan nampak pergerakan trend sekarang ni adalah ataupun kita boleh tengok candlestick di sini adalah sedang menaik. Bila dia menaik seperti tangga ataupun dalam keadaan zigzag. Boleh nampak. Kalau kita filter ke time frame lebih kecil, kita akan nampak gerakan menaik ni tidak terus naik, dia akan buat seperti tangga ataupun zigzag.
Tu daripada zigzag itulah yang akan ada high and low. Okey, jadi saya akan tunjuk macam mana kita nak pasti high and low dalam pattern uptrend ataupun downtrend ni. Okey, kita akan mulakan macam mana kita nak kena pasti ya. Jika kita lihat satu pergerakan saham dalam keadaan menaik, okey, dalam keadaan menaik ataupun dalam keadaan menaik dan dia turun semula ke sini, dia naik balik ke sini, dia turun balik, ini kita pergi dalam keadaan apa? Dalam keadaan consolidate, macam saya cakap tadi, dalam keadaan consolidate. Okey, bila dia buat dalam keadaan consolidate ni, di sini kita boleh panggil apa? Di sini kita boleh panggil sebagai high. Manakala di bawah ini adalah low. Dan di sini pula adalah high. Dan di bawah ini adalah low. Jadi dalam bentuk ini kita tidak tahu apa trend yang sedang dilakukan dalam syarikat tersebut ataupun satu saham syarikat tersebut. Jadi macam mana untuk kita nak kenal pasti saham satu syarikat tersebut dia buat trend apa, kita perlu pastikan salah satu high ataupun low ini di break terlebih dahulu. Sebagai contoh, sekarang ni dalam keadaan consolidate. Jika harga saham naik menembusi harga ataupun paras high di sini dan kemudian dia membuat satu sedikit penurunan, barulah kita boleh namakan dia sebagai uptrend. Okey, untuk pattern yang begini kita perlu lihat di time frame yang lebih besar, sama ada di daily, harian ataupun weekly, mingguan. Jadi secara tak langsung kita boleh panggil di sini sebagai new high ataupun new high lah, kita bagi sebagai new high. Okey, jadi kita dah nampak gambaran di sini bahawasanya saham ini menunjukkan dia akan naik. Okey, manakala di bawah ini selagi dia tidak membuat satu kenaikan sampai sini ataupun sampai sini, selagi itu kita tidak boleh namakan dia sebagai low. Jika dia dah buat kenaikan, jika dia berada dalam keadaan ini, kita tidak boleh panggil lagi sama ada dia low ataupun sebagainya ataupun new low sebagai dengannya. Okey, jika dia dah naik macam ni, baru kita boleh namakan dia sebagai a new low. Maka seterusnya, jika harga keadaan pasaran membuat lagi kenaikan, okey, menembusi paras new high ni, jadi kita boleh panggil dia sebagai another new high. Okey, another new high. Inilah kita panggil sebagai uptrend. Okey, uptrend. Daripada dia membuat consolidate sehingga dia dapat pecah dia consolidate ini ataupun high ataupun resistance yang gagal ditembusi berkali-kali, setelah dia menembusi resistance yang daripada consolidate ini, baru kita panggil sebagai, kita boleh kenal pasti dia sebagai uptrend. Bahawasanya pasaran ataupun syarikat tersebut bakal ataupun saham syarikat tersebut bakal membuat another uptrend. Begitulah seterusnya sehinggalah price bertukar arah membuat pattern penurunan. Macam mana kita nak lihat pula jika keadaan pasaran hendak membuat pattern penurunan iaitu downtrend? Sebagai contoh, dia dah buat another new high dan pada masa yang sama dia turun ke area new high ni dan dia naik balik. Okey, dia turun balik, dia naik balik di sini. Okey, gagal untuk melanggar another new high. Okey, dan gagal untuk melanggar another new low. Ini kita boleh panggil sebagai new low. Ini kita boleh panggil sebagai new high dan ini sebagai new low. Okey. Jadi tiba-tiba setelah dia menyentuh another new high ni, tiba-tiba harga pasaran jatuh menembusi harga new low. Dan seterusnya dia berhenti dan membuat sedikit kenaikan di sini. Jadi disitulah tanda-tanda downtrend bakal bermula.
Ini sedikit tips ya saya bagi ya. Okey, jadi di sini kita boleh panggil sebagai another new low. Ataupun dalam kata lainnya, downtrend bakal berlaku. Selagi mana paras new high ini gagal ditembus. Okey, jika dia menembusi paras new low ini dan dia membuat new low baru, tetapi dia naik semula ke paras new high ini, maknanya arah yang kita nampak bakal berlaku downtrend tadi adalah batal. Yang ini dia bakal meneruskan trend menaik. Okey, tetapi jika dia turun balik ataupun membuat satu penurunan menembusi area new low ni, maka secara pastinya adalah 80% ke 90% bahawasanya downtrend akan berlaku. Jadi di sini kita boleh marking sebagai another new high. Dan di sini jika dia naik, kita boleh panggil sebagai another new low. Okey, di sini adalah new low. Begitulah seterusnya sehingga dia membuat another consolidation ataupun another breakout. Membuat another trend ataupun trend yang seterusnya sama ada meneruskan downtrend ataupun membuat satu pattern yang baru iaitu uptrend. Uptrend balik dan meneruskan kenaikan. Jadi saya rasa anda dah faham semua pergerakan-pergerakan ni sebab dia taklah complicated mana pun. Taklah susah mana pun sebab dia merupakan asas saja. Okey. Jadi untuk makluman semua, saya selalunya membuat analisis sesuatu saham daripada puncak atas ini sehingga ke puncak bawah untuk saya kenal pasti trend terlebih dahulu sebelum saya entry sesuatu market. Oleh itu, jadi saya rasa itu saja untuk video asas gerakan pasaran kali ini. Untuk video yang seterusnya nanti saya akan kongsikan cara untuk kita menggunakan trendline dan bagaimana trendline ini boleh membantu kita dalam membuat analisa kita menjadi lebih terbaik dalam entry kita. Sebab trendline ini adalah special tool yang saya selalu gunakan dalam pasaran saham. Okey, saya menggunakan trendline ini di dalam pasaran saham, di dalam pasaran FCPO, malah dalam pasaran forex pun ada juga ramai yang menggunakan, ataupun pasaran indeks pun ramai juga yang menggunakan trendline saja. Dapat trendline ini pada saya sangat-sangat powerful. Okey, jadi sampai di sini dulu kongsian saya untuk sesi kali ini, untuk video kali ini. Semoga video ini anda dapat belajar sesuatu daripada video ini. Okey, jadi daripada saya sampai itu saja. Kita jumpa untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum.